Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas tugasan yang diberikan. Dan kami daripada kumpulan yang ketiga, iaitu pada SEM ke-6. Hari ini saya akan membentangkan daripada buku ilmu Ijtima' yang bermula daripada muka surat 55 hingga 72. Nama saya Ahmad Nabil bin Muhammad Ramzi, nombor matrik 050219. Saya akan membentangkan mengenai pembinaan sosial. Baiklah, apakah itu pembinaan sosial? Pembinaan sosial bermaksud tidak ada masyarakat manusia tanpa struktur sosial di mana ia didasarkan dan di mana ia menentukan kepentingan dan menghubungkan anggotanya, organisasi dan kumpulan sosial. Struktur sosial merangkumi sebilangan sistem sosial yang disusun oleh mereka, piawaian agama, nilai, undang-undang untuk membimbing data masyarakat semasa berinteraksi dan hubungan sosial di antara mereka. Yang pertama adalah definisi sistem sosial. Apakah itu definisinya? Pengaturan sosial adalah mana-mana unit sosial yang menjalankan fungsi. Ini juga merujuk kepada gabungan tindakan dan interaksi tertentu antara orang-orang mempunyai hubungan bersama. Yang kedua adalah elemen sistem sosial. Elemen sistem sosial ini mempunyai 4 poin yang penting. Yang pertama adalah orang. Mereka adalah anggota masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan peraturan dan komitmen. Anggota masyarakat bukan seorang individu, akan tetapi mereka dihubungkan oleh hubungan sosial yang menyatukan mereka dan membentuknya. Yang kedua adalah peralatan. Apa yang dimaksudkan dengan ini adalah perkara yang digunakan oleh sistem dalam melaksanakan fungsinya. Dan yang ketiga adalah organisasi. Ia merupakan kerangka formal yang diambil organisasi untuk mencapai tujuannya di mana usaha dapat diselaraskan, peranan ditentukan dan ditanggungjawabkan dan tanggungjawab dapat dibahagikan. Dan yang terakhir adalah metod rakyat. Diwakili dalam adat, tradisi, norma yang berlaku dalam masyarakat serta aspek lain seperti ritual dan praktikal yang berlaku dalam acara sosial seperti kaedah rakyat yang berkaitan dengan membayar mahar, upacara perkahwinan dan tindakan lain yang mencerminkan berbagai jenis istiadat dan tradisi. Ketiganya adalah ciri sistem sosial dalam pembinaan sosial. Ia terdapat 5 poin yang penting. Yang pertama adalah kawalan. Sistem kawalan ini mengawal tingkah laku individu. Dan poin yang kedua adalah tempat dan masa. Semakin banyak sekumpulan individu menetap di satu tertentu dalam jangka masa yang panjang, semakin kuat corak dan keyakinan di dalamnya. Dan ketiga adalah matlamat. Setiap corak sosial mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai. Dan keempat, saling bergabung, iaitu sistem sosial yang saling bergantung di antara satu sama lain dan mempengaruhi yang lain dengan pelbagai pengaruh, iaitu saling bekerjasama. Yang kelima adalah poin yang terakhir, klasifikasi masyarakat manusia. Corak sosial memberikan gambaran kehidupan sosial dan pelbagai modelnya seperti pastoral, desa dan bandar. Agama Islam dianggap satu-satunya agama yang menyediakan manusia dalam prinsip moral dan nilai sosial yang meninggikan struktur sosial yang khas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang susur atun keluarga. Jelaslah bahawa sejarah keluarga adalah kumpulan sosial yang asas dan kekal kerana daripada masyarakat bermula daripada keluarga. Kerana ia adalah sistem pertama yang diketahui oleh manusia dan ia adalah tonggak dan kukuh dan di mana perilaku individu diatur dalam pentadbiran individu tertentu. Sebilangan besar penyelidik menangani masalah keluarga mereka berminat untuk mengembangkan definisi yang menjelaskan komponen asalnya, peranan yang harus dimainkan dan kesan yang timbul daripadanya. Pertama, apa itu keluarga? Keluarga ini adalah sekelompok manusia yang dihubungkan oleh ikatan perkahwinan. Perkahwinan iaitu darah atau anak angkat
hidup di bawah satu bumbung, berinteraksi di antara satu sama lain, mengikut peranan sosial tertentu dan dihubungkan dan menggunakan corak budaya umum. Yang kedua adalah kepentingan keluarga disebabkan oleh hakikatnya bahawa yang pertama, membentuk pembentukan yang pertama dalam masyarakat. Yang kedua, mewujudkan fungsi semula jadi manusia seperti naluri kelangsungan hidup. Dan ketiga, suatu fenomena sosial yang tidak dapat dielakkan di mana masyarakat manusia terbentuk. Dan keempat adalah individu ini tetap pada orientasi dan kecenderungan membesarkan kepribadiannya, komitmen agamanya dan adat istiadat masyarakat. Dan kelima adalah mempelajari cara bagaimana berinteraksi. Seterusnya, bentuk keluarga. Oleh kerana banyaknya bentuk keluarga sebagai hasil dari keadaan sejarah yang dilaluinya, maka menjadi tepatlah untuk menambahkan kata keluarga sebagai kata sifat yang menentukan bentuknya. Keluarga besar. Ini adalah sekelompok keluarga yang berkaitan yang tinggal di kediaman yang sama. Terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang belum berkahwin, anak-anak dan isteri dan anak-anak mereka, dan saudara mara lain seperti pakcik, makcik, seperti bapa saudara, ibu saudara dan anak perempuan yang janda, dan ada yang menyebutnya keluarga besar kerana terdiri daripada pelbagai jenis keadaan keluarga. Dan seterusnya adalah keluarga besar atau gabungan. Keluarga besar dan gabungan ini adalah terdiri daripada lelaki dan perempuan, anak lelaki belum berkahwin, anak perempuan yang belum berkahwin, anak lelaki berkahwin, bawah itu isteri dan anak-anak mereka. Kiranya di sini gabungan di antara dua jenis keluarga yang ahlinya yang belum berkahwin dan ahlinya yang sudah berkahwin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menjemput saudari Najwa untuk meneruskan perbentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwatul Najiha binti Muhammad Nazri. Nombor matrik 049785. Terima kasih kepada pembentang yang pertama yang membentangkan mengenai sosial manusia. Seterusnya saya akan membentang mengenai keluarga asas dan tugas keluarga. Hari ini saya akan membentangkan mengenai Al-Usrah An-Nawawiyah. Apa itu Al-Usrah An-Nawawiyah? Al-Usrah An-Nawawiyah ialah keluarga asas. Al-Usrah An-Nawah allati tatakunu minaz-zawj wa zawjah wa abnaihim wa yutlaku 'alaiha al-ba'du al-usrah az-zawajiyah. Iaitu keluarga asas ini terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Dan keluarga asas ini terbentuk daripada hasil perkahwinan. Rabi'an, wazaif al-usrah. Ada 5 iaitu fungsi-fungsi keluarga. Yang pertama, wazifatul hifzu an-naw' al-bashari, iaitu menjaga manusia. Diistimrar al-hayat ijtimaiyah, untuk kesinambungan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, wazifatul at-ta'limiyah, iaitu fungsi pendidikan. Faqad kana al-usrah awalu min yu'limu at-tiflu lughatuhu wa dinuhu wa adat qaumuhu. Al-an faqad akhazat al-mudaris an-nasibu al-awfiru min hazi al-wazifah. Keluarga itu adalah yang pertama mengajar anak itu bahasa dan adat istiadat bangsanya, selain mengajar profesion yang dianggap sesuai untuknya. Sesungguh pun, pada masa kini, sebahagian besar tugas pendidikan telah diambil alih oleh pendidikan di sekolah. Wazifatul ijtimaiyah, tawfiru al-usra li afradiha alaqat abanaihim, awatif al-hub, wasilatul ar-rahim, wa takaful baina akhari. Fungsi sosial. Dalam keluarga ni, kita mesti ada sikap kasih sayang, bertolak ansur antara suami isteri, anak-anak dan saudara mara. Yang seterusnya ialah wazifatul iktisadi, iaitu fungsi ekonomi. Al-usrah fil madi wahdatul al-iktisadiyah maktafzatiyan li'annaha taqumu bi istihlak ma tantajihu. Pada masa lalu, keluarga adalah unit ekonomi yang mandiri.
kerana mereka menggunakan apa yang mereka hasilkan. Tetapi sekarang keluarga kebanyakan dia menggunakan lebih banyak daripada apa yang dihasilkan, terutamanya setelah kemunculan kilang dan kedai. Contohnya kalau dulu keluarga dahulu, dia kalau nak makan, dia akan masak sendiri. Kalau nak sayur, tanam sendiri. Tapi sekarang ni, ekonomi yang stabil menyebabkan terdapatnya apa yang kita nak ada kat kilang. Kalau kita nak sayur, kita cari kat kedai. Kalau kita nak makan, kita boleh pergi kedai makan. Seterusnya, wazifatu ad-dobit al-istimai. Fungsi kawalan sosial. Uh, Kana Rabbul al-Usrah yakumu biwazifatu al-khadi wal hukmu. Al-abu al-hukmu baina al-afrad al-usrah wal adlu bainahum. Ketua keluarga biasanya melakukan fungsi hakim dan penguasa. Dan ayah dia berfungsi sebagai ketua keluarga dalam ketua keluarga untuk memerintah dan memimpin keluarga itu secara adil di antara mereka. Mawqifu al-Islam min al-usrah. Kedudukan keluarga dalam Islam. Al-usrah fi nazar Islam. Pandangan Islam mengenai keluarga. As-surah at-tabi'iyah lil hayat al-mustaqarrah allati talbi raghbatul insan wa taqi bihajatuhu wa hiya wada'u al-fitri allazi irtadahu Allah Subhanahu wa ta'ala li hayatu an-nas munzu fajri al-khalqiyah. Kana Islam ma'niyan bitakwin mujtama' jadid ala asas al-jadidah. Haitsu qama al-mujtama' al-jahili ala asabiyah wal wala wa kana al-wala al-qabilah yusamma biran. Al-Islam haza al-ma'na wa ja'alahu ya'ni mas'uliyah al-insan fardiyah tijahu al-usratuhu al-qaribat wa li ta'ziz هذا اتجاه نحو الولاء إلى الوالدين بدلا من الأجد القلبي. خاص الإسلام طاعة الوالدين رعايتهم الإحسان إليهم مساعدة الأقرباء وجعلوا البر بهما من الجهاد في سبيل الله. Maksud keluarga dalam Islam ialah gambaran semula jadi kehidupan yang stabil yang memenuhi keinginan manusia dan memenuhi keperluannya dan merupakan status yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari pembentukan manusia lagi. Seterusnya, Islam prihatin dengan membentuk masyarakat baru di landasan yang betul dan membersihkan masyarakat dari kerumitan hubungan sosial di era pra-Islam kerana didasarkan pada fanatisme iaitu asabiyah, kesetiaan dan kesetaraan kepada suku yang disebut kebenaran. Jadi Islam ni mencerminkan makna ini dan menjadikan dia tanggungjawab individu terhadap keluarga dekatnya. Untuk memperkuatkan kecenderungan kesetaraan ini kepada orang tua dari hati yang serius, Islam menggesa ketaatan kita kepada ibu bapa dengan menjaga mereka, menolong saudara mara dan menjadikan berbuat baik dengan ibu bapa ni adalah salah satu perkara yang berjihad di jalan Allah. Dalam tajuk yang sama iaitu kedudukan keluarga dalam Islam, mauqifu al-Islam min al-usrah, kama aujibu al-Islam intisab al-abna bitasmiyah ila abaihim wa abtal at-tabni. Yang bermaksud di mana Islam juga dia mewajibkan pertalian anak-anak itu dengan menamakan bapa mereka dan membatalkan anak angkat. Walaqad abahat asy-syariah Islamiyah ta'addad az-zawjat wa haidatuhu bi arba'ah walakin bi syarat ma'niyah wa ya al-kifayah wal qudrah wal adlu. Qala subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa in kiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakas aymanukum. Zalika adna alla ta'ulu. Sadaqallah. Syariat Islam juga dia telah membenarkan poligami.
dan menghadkan hanya 4 orang saja. Seorang lelaki itu jika hendak berpoligami. Tapi kalau seorang itu hendak berpoligami dengan syarat, dia mempunyai 3 syarat, iaitu kecukupan, kemampuan dan keadilan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, apabila kamu mengahwininya, maka kawinilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang sahaja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini bermakna kalau seorang itu hendak berpoligami, hendaklah dia mengikuti syarat, iaitu 3 syarat. Dia mempunyai kecukupan, kemampuan dan keadilan. Jika tidak mampu untuk mematuhi 3 syarat ini, cukuplah berkahwin dengan seorang sahaja. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atif bin Azizi. Nombor matrik 051614. Terima kasih kepada Najwatul. Okey, seterusnya kita akan masuk bab iaitu antara sebab poligami yang paling ketara. Yang pertama ialah penyakit isteri atau kemandulan isteri. Okey, yang seterusnya ketika banyak wanita kehilangan suami semasa perang, Islam mengizinkan poligami agar wanita dapat diselamatkan dan memperbolehkan suami untuk melakukan urusan mereka. Yang seterusnya ialah poligami adalah salah satu aspek penjagaan sosial. Okey, seterusnya yang keenam, wanita dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Yang pertama, al-mar'ah qabla al-Islam, iaitu wanita sebelum Islam. Wanita kehilangan kedudukan dan peranan mereka dalam kehidupan di zaman dahulu, dan bukti sejarah sering membicarakan tahap kemerosotan dan kekurangan yang dihadapi oleh wanita. Seterusnya ialah wanita setelah munculnya Islam. Islam memelihara hak dan status bagi wanita dan menyamakannya dengan lelaki dalam kepentingan tertentu, yang dapat dikatakan dengannya bahawa semua demokrasi moden masih ketinggalan dengan sistem Islam ini. Itu adalah haknya dalam Islam. Yang seterusnya ialah antara hak-hak dalam Islam. Yang pertama, al-musawah fil insaniyah, iaitu persamaan dalam kemanusiaan. Di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, iaitu Adam, yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan, lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Yang kedua ialah kesamaan berturut-turut dalam surah Al-Qiyamah ayat 37 hingga 39, yang bermaksud, bukankah ia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia. Lalu Tuhan menjadikan daripadanya 2 jenis, iaitu lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah persamaan dalam martabat manusia. Di dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Yang seterusnya ialah kepercayaan yang sama terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Yang seterusnya ialah pendidikan dan disiplin yang sama. Seterusnya, persamaan pengetahuan dan pekerjaan. Seterusnya, hukuman yang sama dalam surah An-Nahl ayat 97. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Akhirnya, perlu dikatakan bahawa wanita Muslim mesti mengetahui konsep kebebasan yang sebenarnya yang diberikan oleh Islam kepada mereka, dan jauhkan diri dari segala yang bertentangan dengan agama Islam, kerana konsep kebebasan yang sebenarnya adalah kebebasan dari kejahilan, ketakutan dan pemenuhan tugas dan tanggungjawab dalam keluarga terlebih dahulu, dan sebagai anggota masyarakat yang produktif, sama ada dalam bidang pendidikan, kesihatan atau sosial, dengan cara yang tidak bertentangan dengan
ajaran agama yang benar. Seterusnya ialah sistem perkahwinan dalam keluarga Saudi. Yang pertama, memilih untuk berkahwin. Ketika memilih untuk berkahwin, individu dalam masyarakat Saudi sangat berminat dengan ciri-ciri asas yang berterusan, sama ada dalam tahap kestabilan atau dalam fasa perubahan, dan ciri-ciri ini terbatas kepada dua ciri, iaitu status sosial keluarga dan kepatuhan individu terhadap agama. Program pembangunan pada masa yang berubah ini telah meningkatkan spesifikasi ini dengan kualiti baru yang memiliki sifat material selain ciri-ciri yang tidak ketara seperti kemampuan suami, pekerjaan atau kelayakan pada pendidikan suami. Yang seterusnya ialah pengurusan. Masyarakat Saudi adalah masyarakat Muslim dan Islam telah memberikan hak untuk menjaga kepada kaum lelaki. Dalam surah An-Nisa ayat 34. Seterusnya ialah umur perkahwinan. Umur perkahwinan. Masyarakat Saudi pada tahap sebelumnya menaikkan nilai perkahwinan awal dan ibu bapa berminat untuk mengahwini anak-anak mereka sebaik saja memasuki usia baligh. Tetapi dengan meningkatnya minat dalam pendidikan, baik lelaki atau perempuan, usia perkahwinan telah meningkat untuk kedua-duanya kerana lelaki dan wanita muda lebih suka menangguhkan perkahwinan hingga tamat pendidikan. Seterusnya ialah perkahwinan kekeluargaan. Melihat masyarakat Saudi pada tahap sebelumnya, menjadi jelas bagi kita bahawa perkahwinan dalaman saudara mara adalah perkahwinan yang disukai. Pertama ialah perkahwinan sepupu. Kemudian perkahwinan anak-anak, ibu dan ibu saudara. Kemudian perkahwinan keluarga-keluarga saudara yang jauh, sama ada di pihak ibu atau ayah. Maka perkara ini mulai merosak sedikit demi sedikit setelah peradaban terjadi dalam masyarakat Saudi dalam masa perubahan, dan dengan itu individu beralih kepada perkahwinan asing yang bermaksud perkahwinan dari luar lingkaran kekeluargaan. Yang terakhir ialah hubungan ibu bapa dengan anak-anak mereka. Hubungan bapa dengan anak-anak mereka adalah hubungan yang didominasi oleh perintah, kewibawaan dan ketakutan semasa hidup stabil. Adapun perubahan menyeluruh yang terjadi dalam masyarakat Saudi, hubungan ini menjadi lazim dalam pemahaman, dorongan, bimbingan, kaunseling. Juga hubungan itu sebelumnya cenderung kepada lelaki lebih daripada wanita, sehingga cenderung untuk bertemu dan menyeimbangkan antara kedua-dua jantina pada masa sekarang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersambung kepada pembentang seterusnya, iaitu Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Ahmad Adnan, nombor matrik 049853. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Jadi saya akan membentangkan tajuk yang seterusnya, iaitu susun atur ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan susun atur ekonomi? Okey, susun atur ekonomi adalah pelaksanaan dan pentadbiran yang tersusun. Di bawahnya terdapat proses pengeluaran, penghasilan produk, khidmat, proses penghantaran barang tersebut, penggunaan barang tersebut melalui masyarakat, dan di dalam kerangka masyarakat yang tertentulah. Okey, di dalam sesebuah masyarakat. Seterusnya adalah kesan ekonomi terhadap masyarakat. Okey, sesungguhnya bagi para ilmuwan, melalui kajian mereka kepada sistem ekonomi ini, sistem ekonomi yang merupakan sistem ekonomi yang tidak terpisah dari masyarakat secara umum. Okey, sistem ekonomi ini tidak terpisah dari masyarakat. Bahkan ekonomi ini adalah sebahagian daripada sistem kemasyarakatan itu sendiri. Okey, ekonomi ini berhubung sangat kuat bersama dengan susun atur kemasyarakatan yang lain. Bila mana masyarakat ini terdedah dengan masalah ekonomi, apabila masyarakat terdedah dengan apa-apa masalah dalam ekonomi, mereka akan berpandukan kepada cara hidup yang lain, maka akan wujud situasi yang baru. Contohnya saya akan bagi contoh situasi ya. Munculnya masalah masyarakat yang boleh mengancam susun atau ekonomi secara menyeluruh, seperti situasi mencuri, keganasan dan hijrah untuk mencari rezeki. Masyarakat tu hijrah untuk mencari rezeki. Okey, seterusnya adalah kesan ekonomi kepada perkembangan masyarakat. Sesungguhnya secara semuljadi melalui peringkat sejarah telah menentukan jenis susun atau ekonomi, yang mana apabila kecekapan mereka semakin meningkat, apabila kecekapan mereka itu masyarakat semakin meningkat, ini akan mencerminkan susun atau ekonomi masyarakat tersebut. Okey, bila mana masyarakat berkembang, maka ekonomi juga turut berkembang. Kita dapat lihat ekonomi masyarakat peringkat permulaan berbeza dengan ekonomi masyarakat moden dari pelbagai sudut. Okey, antaranya yang pertama, tidak mempunyai wang bank
kilang, sistem perniagaan dalaman dan juga antarabangsa secara rasmi. Ini sistem perniagaan yang masyarakat permulaan lah. Okey. Yang kedua adalah ekonomi masyarakat awal terdiri daripada fahaman tradisional. Contohnya sistem pertukaran barang, mereka lebih kepada ciri-ciri ataupun jenis orang tersebut. Contohnya lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lepas tu umur seorang tersebut berbezalah dengan masyarakat moden. Okey, kita pergi kepada yang selanjutnya adalah kepentingan ciri-ciri susun atur ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi Islam ini mementingkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Islam tidak melihat kepada lapisan masyarakat dan cuba untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Bagi individu dibenarkan untuk memiliki harta. Bagi masyarakat pula, Islam memberi hak kepada orang miskin, iaitu Islam bagi hak kepada orang miskin, iaitu dalam harta orang yang kaya tersebut terselitnya harta orang yang miskin, seperti wujudnya zakat. Islam tidak memberikan monopoli dalam harta supaya tidak berlakunya monopoli kepada kumpulan yang tertentu, kerana sistem monopoli ini menyebabkan satu golongan sahaja yang mendapat harta tersebut. Okey, yang kedua adalah susun atur ekonomi Islam ini berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya datangnya daripada manusia. Bukannya datang daripada manusia yang menciptakannya. Okey, dan tujuannya adalah satu, iaitu untuk membahagiakan sesama manusia. Islam tidak mengikut jalan yang salah yang mana tidak membahagiakan manusia dan masyarakat, seperti yang kita tahu adalah seperti sistem kapitalis dan sistem sosialis. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam ini adalah fleksibel, yang boleh dilakukan di mana-mana dan bila-bila masa sahaja, yang ianya memberi hak kepada semua yang berhak untuk mendapatkannya, dan ianya adalah satu doktrin di dalamnya bukan sahaja ekonomi tetapi wujud insani akhlaki. Bersama-sama aturan ini, ianya tidak menyalahi ilmu atau tamadun penciptaan, kerana Islam itu lahirnya lebih awal berbanding dengan sistem ekonomi. Kita pergi kepada topik yang selanjutnya adalah sumber susun atur ekonomi Islam. Yang pertama adalah pemilikan. Pemilikannya terbagi pula kepada dua, iaitu pemilikan individu dan juga pemilikan secara umum. Okey, kita pergi kepada yang pertama adalah pemilikan individu. Okey. Islam tidak mengingkari individu untuk memiliki harta, kerana fitrah kepada manusia untuk memiliki harta. Islam itu adalah agama fitrah yang seiring dengan kehidupan manusia. Kerana pemilikan harta ini adalah sebagai satu dorongan untuk manusia itu bekerja, seperti mana pekerja di kilang atau di kawasan penanaman, mereka memberi khidmat kemasyarakatan. Walaupun Islam membenarkan pemilikan harta individu, tetapi Islam mengharamkan memiliki harta dengan cara yang salah, seperti mencuri atau menyelewengkan hak orang lain. Okey, yang seterusnya adalah pemilikan secara umum. Apakah yang dimaksudkan dengan pemilikan secara umum? Okey, sumber-sumber ekonomi ini penting untuk masyarakat sehingga masyarakat itu tidak mengeksploitasi, tidak mengambil semua ekonomi itu sebut secara berseorangan dan menyakiti orang lain. Seperti mana sumber-sumber ekonomi di mana negara menyelia sumber-sumber tersebut dan memberi sama rata kepada rakyatnya agar semua manusia dapat faedah daripada sumber-sumber ekonomi tersebut. Ini adalah apa yang negara buat, dan negara tidaknya mengambil harta tersebut sebagai eksploitasi berseorangan, dan dia juga tak menyakiti orang lain. Yang sepatutnya adalah kita ambil sumber-sumber tu dan kita bagi sama rata kepada manusia agar dapat faedah daripada sumber ekonomi tersebut lah. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya adalah peristiwa masyarakat dalam susun atur ekonomi Arab Saudi. Okey, yang pertama adalah sikap pengguna dan kemegahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kemegahan di sini? Okey, berlakunya revolusi ekonomi yang sangat besar yang telah berlaku pada banyak sektor dalam masyarakat Arab Saudi, dan ini menyebabkan penggunaan yang tidak penting, yang bukan keperluan. Okey, bukan keperluan untuk mempunyai barang tersebut. Penggunaan barang yang tidak penting tetapi hanya untuk kemahuan semata-mata, dan inilah dipanggil tafakhuri, yang bermaksud menggunakan barang semata-mata untuk bermegah-megah. Okey, sekian saja daripada saya.
tentang susun atur ekonomi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Iqbal atas pembentangan mengenai peristiwa masyarakat dalam susun atur ekonomi Arab Saudi, dan saya akan menyambung pembentangan. Nama saya Nurul Asmana Jiha binti Marozi, nombor metrik 050543, dan saya akan menyambung mengenai peristiwa masyarakat dalam susun atur ekonomi Arab Saudi. Yang kedua ialah kerjasama dan perselisihan. Keadaan sosioekonomi individu dalam tempoh stabil mendorong mereka untuk bekerjasama dan bermuafakat dengan saudara mara dan menghilangkan sebahagian besar jurang perbezaan antara mereka. Peranan ketua keluarga pada jangka masa sebelumnya menggunakan pengaruh dan penguasaan yang besar terhadap tingkah laku individu bagi mendorong mereka untuk menyokong antara satu sama lain. Namun, setelah berlakunya perubahan dalam masyarakat baru-baru ini, terdapat perbezaan antara keluarga dari sudut personaliti, kekayaan, gaya tempat tinggal yang mengakibatkannya lebahnya kewibawaan keluarga. Dan faktor-faktor inilah menyebabnya timbulnya perselisihan di antara masyarakat dalam tempoh perubahan tersebut. Seterusnya, kita akan membincangkan mengenai percaturan dalam bidang politik, iaitu kepentingan dalam berpolitik tidak terbatas pada masa kini, akan tetapi ia merujuk kepada zaman dahulu, iaitu pada zaman Yunani. Menurut pandangan Socrates mengatakan bahawa orang berpolitik harus dibezakan oleh etika, menghormati undang-undang dan berkorban secara mutlak, manakala Plato mengatakan bahawa perlu untuk tunduk sepenuhnya kepada negara, dan penilaian keperluan itu perlulah dibuat oleh ahli falsafah kerana mereka lebih mengetahui tentang kebaikan kepada masyarakat. Aristoteles menjelaskan bahawa suatu undang-undang itu dipengaruhi oleh faktor sosial. Setelah kedatangan Islam, munculnya pendapat baru tentang politik. Salah satu peraturan asas yang paling penting adalah kepatuhan kepada penguasa dan tanggungjawab penguasa terhadap rakyatnya, dan pentingnya syura sebagai sistem dasar politik. Ibn Khaldun menganggap bahawa perkara mustahak adalah keperluan manusia kerana ia merupakan keperluan untuk mengawal tingkah laku sosial individu. Seterusnya, konsep sistem politik terbahagi kepada tiga, iaitu bangsa, kerajaan dan negara. Dan kita akan bincangkan mengenai bangsa. Bangsa ialah sekelompok individu yang disatukan dengan ikatan dan prinsip bersama seperti agama, bahasa, jantina, keturunan, warisan, intelektual, sosial, adat tradisi dan sebagainya. Hasil daripada ikatan ini, mereka bekerjasama dalam semua bidang kehidupan mereka. Kerajaan adalah satu badan eksekutif negara kerana memiliki kekuatan dan kedaulatan dan tidak menggunakan kekuasaan tersebut dengan sewenang-wenangnya, melainkan mendapat mandat daripada negara. Manakala negara ialah sekelompok manusia yang menetap bersama dengan batas yang jelas, dan ia terdiri daripada kepribadian moral dan sistem sosial dan ekonomi. Kemudian kita akan membincangkan mengenai syura sebagai satu tonggakan sistem politik. Rasulullah SAW selalu berunding dengan sahabatnya sebelum membuat satu keputusan yang serius ataupun yang penting. Oleh itu, negara Islam perlulah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Profesor Stroutman mengatakan bahawa Islam adalah satu fenomena agama dan politik kerana pengasasnya adalah seorang Nabi dan juga seorang politik yang bijaksana dan negarawan. Oleh itu, negara yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW berkembang dan meningkat sehingga pemerintahan Raja Abdul Aziz.